Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, yang berbahagia Tuan Pengurusi Masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seterusnya jawatan kuasa masjid, dan para hadirin jamaah maghrib, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Mari kita merafakkan kesyukuran kepada Allah lagi dan lagi tanpa rasa jemu, kerana Allah SWT juga tidak pernah jemu memberi kita dengan beribu-ribu nikmat yang tidak akan terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya nak dihitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Sehingga air laut dijadikan tinta, ranting-ranting supaya dijadikan pena, ya, daun-daun di muka bumi ini dijadikan kertas untuk tulis nikmat yang Allah kurniakan pada kita, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Maka wajib setiap kita semua mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Lebih-lebih lagi nikmat yang besar Allah kurniakan pada kita semua, iaitu nikmat iman dan juga Islam. Dalam kehidupan dunia ini, tuan-tuan, tidak ada yang lebih penting usaha ataupun kerja yang kita lakukan. Tidak ada yang lebih penting kecuali kerja meluruskan iman, memperteguhkan keimanan kita kepada Allah SWT lagi dan lagi, hari-hari, tanpa rasa jemu, diulang-ulang. Kerana pentingnya iman itu dalam diri kita semua, tuan-tuan. Kalau satu orang itu mati tidak ada iman, walaupun dia satu orang raja yang kaya, yang besar kerajaannya, ramai pengikutnya, tapi mati tanpa iman, kosong, maka dia adalah sampah. Dia bakal dicampak dalam neraka Allah SWT. Walaupun satu orang itu miskin, duduk di bawah kolong-kolong, di bawah jambatan, tapi dia ada iman, kalau dia mati, dia akan jadi raja dalam syurga Allah SWT, yang mana istananya daripada emas dan juga intan belian. Jadi setiap kita semua, saya dan tuan-tuan semua, setiap hari tak ada kerja lebih penting. Setiap hari kita kena fikir macam mana nak meluruskan iman kita, meningkatkan keyakinan pada iman kita, supaya iman kita bertambah hari demi hari sehinggalah kita mati dan membawa iman yakin yang sempurna menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mati tu dah tak ada apa yang kita bawa.
Kereta macam mana banyak sebesar padang, istana macam mana besar sekali pun, kerajaan yang macam mana besar pun kita akan tinggalkan. Yang kita bawa ialah iman dan amalan kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah tuan-tuan yang kita kena renungkan hari-hari. Iman aku ni kalau aku mati pada hari ini, malam ini, agak-agaknya iman kita ni sejahtera ataupun tidak. Dapat tak kita selamat daripada siksaan kubur? Itu yang kita kena sama-sama pakat-pakat renungkan, ya, usahakan. Ya, itu sebagai mukadimah kita pada malam ini. InsyaAllah kita pun masih di sana sini, ya, mengadakan sambutan Maulid Nabi, ya. Jadi sama-samalah, mudah-mudahan saya dan tuan-tuan semua dah selalu kita sambut. Mudah-mudahan tak banyak sedikit bertambah dalam hati kita kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Jangan sama macam dulu kini dan selamanya tidak ada bertambah-tambah apa sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Sebab tuan-tuan, kita mau tidak mau kita mesti menambah rasa cinta pada Nabi, sebab kita akan jumpa Nabi di yaumil mahsyar untuk mendapat syafaatnya. Tak boleh lepas. Kalau dekat dunia ni kita tak cinta pada sunnah Nabi, tak sayang kepada Nabi, tak sayang pada pekerjaan yang Nabi tinggalkan pada kita, macam mana tuan-tuan kita nak menghadap Nabi nanti? Kita tak nak menjadi satu golongan yang berlari-lari nak jumpa Nabi, tetapi malaikat halau dia dan humban masuk dalam neraka. Nabi kata, ini umatku, biarlah dia nak jumpa aku. Malaikat beritahu dia bukan, walaupun dia umatmu, tetapi dia adalah umat yang tidak mengikuti sunnahmu masih hidup di dunia dahulu. Ya, jadi tuan-tuan, kita auzubillah, kita takut macam tu. Sebab Nabi SAW sabda, man ahya bi sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, kana ma'aya fil jannah, dia akan bersamaku dalam syurga. Jadi untuk tahu kita ni cinta tak cinta pada Nabi, kita kena mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Ya, sebenarnya tahun bulan Rabiul Awal ini, ya, sama-sama terpelajari sunnah-sunnah Nabi, amalkan sikit, ya, dalam kehidupan diri, isteri, anak-anak, tuan-tuan, ya. Jangan kata-kata cinta sayang pada Nabi, makan kita tak ikut cara Nabi, tidur tak ikut cara Nabi, masuk masjid pun tak ikut cara Nabi. Ya, dah selalu masuk masjid, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Dalam masjid kadang banyak cerita dunia, ya. Bahkan sunnah solat berjamaah kadang-kadang dah diingatkan banyak kali pun kita masih renggang-renggang lagi, jarak-jarak lagi. Jaraknya kadang setengah kaki, satu jengkal setengah kaki, dah kira putus saf. Sedangkan kita dah diajar dah daripada dulu, sawu sufufakum, lurus rapatkan saf. Kita nak lekat bau kita dengan kawan tu rasa macam geli, ya. Itu masalah kita ni. Sunnah yang mudah tadi, rapat dan luruskan saf, kita masih renggang. Mana-mana tempat, saya minta maaf lah terpaksa tegur ni. Kadang-kadang yang duduk sebelah saya itu terlalu jarak, saya tarik dia rapat, sebab dia bakal memutuskan saf kat situ. Ya, jadi insyaAllah tuan-tuan sama-sama, ya, sebenarnya dengan bulan Rabiul Awal ini, tanda sayang kita kepada Nabi, kita menggembirakan Nabi dengan hidupkan sunnah-sunnah harian dalam kehidupan kita. Ya, insyaAllah. Kita selawat sikit.
Ada sampai mana? Tujuh enam sembilan. Tujuh lima lima. Saya ada tulis sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Nabi salih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. 755 ya buat tuan-tuan dan puan-puan. 756. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Nabiillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Nabiil marhamah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Nabiil malhamah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Nabi al-Malahim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Najmi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Najmi Saqib sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Cukup sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasul Karim, amma ba'd. Jadi sambungan daripada dua minggu lepas, iaitu atas tajuk menangis kerana takut Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, sekiranya ada suatu umat, ada seorang menangis kerananya, nescaya Allah akan merahmati umat itu disebabkan tangisan orang tadi. Kini nyatalah bahawasanya tangisan itu ada banyak ragamnya, macam-macam jenis tangisan. Akan tetapi hanya tangisan kerana takut pada Allah Ta'ala yang jarang-jarang dilakukan oleh manusia. Oleh itu, hendaklah anda tangisi diri anda kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Andainya tidak boleh menangis juga, maka cubakanlah diri anda menangis. Tetapi awas, jangan sampai anda campur adukkan amalan anda dengan riak dan pura-pura, atau dengan menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah di hadapan orang ramai, agar anda tiada jatuh hina dalam pandangan Tuhan seru sekian alam. Jadi perintah supaya kita ni mengalirkan air mata, sangat besar fadilatnya, ganjarannya. Ya. Sehingga kalau satu kampung ada yang bangun malam menangis takut kepada Allah, kampung itu akan dirahmati Allah SWT. Seluruh Korea Songgala ni ada berapa penduduknya contoh? Ya, contohnya ada 5,000 penduduk. Dalam satu malam, berapa orang yang menangis? Kalau ramai, ada 50 orang, 100 orang daripada 5,000 tadi, Masya Allah, kampung itu akan dicucuri rahmat. Ya, dan ada pula lelaki ulang alik ke masjid, ya'tadul masajid, ulang alik masjid, lagi mencurah-curah rahmat kampung tadi. Dan juga yang akhir, ada amalan ziarah-menziarah keliling kampung. Ya, akan mencurah-curah lagi kampung tersebut. 3 amalan ni. Baik, kita masuk pada menangis kerana mengenang hari akhirat.
Jika masih suka juga untuk menangis, maka anda gambarkan betapa susahnya untuk menghadapi hal-hal yang akan menimpa dirimu pada hari akhirat kelak. Ini tuan-tuan, kita tak boleh bayangkan kita ni bakal jenazah semua. Saya dan tuan-tuan semua kita bakal jenazah, hanya menunggu giliran untuk dijemput oleh Allah SWT, yang mana Nabi tahu kematian tu umpama sebalik tabir. Ini elok duduk kuliah sama, esok belum tentu tuan-tuan ada dekat dunia ni lagi. Barangkali sebelum zuhur dah ada alam barzah. Allahu Akbar. Jadi kita diperintah supaya gambarkan alam-alam yang akan mendatang ni. Bukan mudah, bukan senang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak jalan ke Langkawi, jalan pergi mana, Sabah, Sarawak, jalan ke Indonesia, nak pergi umrah, boleh persiapan lebih kurangnya. Aku bawa 100-200 ringgit cukup lah. Ya, pakaian selai dolai cukup, beg kecil je. Kan persiapan kita tu sekarang seminggu, 2 minggu. Bayangkan sana macam ni, nanti nak sana macam ni. Asal tempat tu mesin sejuk, bawa jaket dia pula. Dah siap duit tu pertukaran cukup agak-agak untuk seminggu ke sana, macam tu. Tetapi untuk kehidupan akhirat ni kita jarang-jarang fikir. Sebab tu Nabi beritahu orang yang paling bijak, orang yang banyak ingat mati dan buat persiapan untuk alam akhirat. Suruh bayangkan, kubur tu masuk ya, dah akan menunggu, 2 malaikat akan soal gitu. Boleh jawab ke tak boleh jawab? Soalan semua berkaitan dengan iman. Man rabbuk? Man nabiyu? Siapa nabi kamu? Siapa imam kamu? Semua berkaitan dengan iman. Kalau kat dunia tak kenal Allah, kat dunia tak sayang Nabi, amalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita, kat dunia jauh dengan Al-Quran, mati Allah SWT bagi umur 60 tahun, 70 tahun, Quran tak boleh baca. Tulisan bahasa Inggeris cekap laju, bahasa Jerman boleh kuasai, bahasa Jepun boleh kuasai. Belajar ilmu dunia tak ada masalah. Quran tak boleh baca. Tuan-tuan ya. Di tempat saya tu alhamdulillah kita buka kelas, mudah-mudahan sini juga buka kelas. Jangan tuan-tuan malu walaupun kita dah berapa siri, 6 siri, 7 siri, tidak apa, belajar tuan-tuan. Jangan sampai besok kita di akhirat bukan malu lagi, tetapi kat sana malang dan mendapat petaka. Kerana kat dunia kita fikir malu lah, dah tua nak ngaji. Ya. Tidak mengapa walaupun dah tua ambil mukadam, dah tua ambil Iqra, ya, supaya kita boleh jawab Al-Quran imami, Al-Quran tadi imamku. Dan suruh bayangkan lagi pula, di kubur tu tak dapat jawab, akan dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini tujuan kita. Bayangkan ni tuan-tuan, gambarkan, suruh gambarkan ni supaya kita menangis ni. Malam ya duduk sampai berzikir, sampai nangis, ya Allah, macam mana ke akhirat besok? Lepas ke tidak lepas? Aku ni amalan tak ada, dosa banyak, nak amal ibadat pun tak kuat dah. Baru nangis. Itu Allah SWT suka, kita mengadukan kelemahan kita pada Allah. Ya, kita bertaubat. Ya, kita minta pada Allah SWT. Gambarkan kubur tadi, pukulan Munkar dan Nakir tadi, tukul besinya sebesar padang Arafah tu kalau diletakkan hammer dia. Dan kalau sekali pukul hancur berkecai tuan-tuan. Allah. Elok balik sampai hari kiamat. Tambah pula bola api akan dihantar. 5 waktu ada orang hantar bola api, terbakar rentung itu. Siksaan tadi tu tak selesai. Oh, rupanya anak-anak dia tak sembahyang, nak hantar api ke mak bapak dia. Yang doktor hantar api ke anak dia, yang anak dia lawyer hantar, anak dia arkitek hantar api.
Bagi pendidikan dunia, alhamdulillah beres semua, sijilnya bagus. Tapi agama tak dibagi. Bapaknya tak didoakan dan anak yang tidak sembahyang menjadi asbab bapaknya kena seksa. Ini yang kita kena fikirkan, runsingkan. Jadi kita menangis, ya Allah, aku ni macam mana lah. Dah silap dulu aku tak didik anak-anak aku agama. Sekarang anak-anak aku dah ramai, ya, dah dewasa. Ramai saya perhatikan tak sembahyang. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa anak-anak aku semua. Ya Allah, kau buka pintu hati mereka. Baru menangis, tuan-tuan, gambarkan. Dan gambarkan pula apa? Gambarkan pula lah habis esok kubur, yaumil mahsyar. Ya, yang sangat dahsyat, matahari jarak dekat atas kepala kita. Ada yang mandi peluk paras lutut, ada para pinggang, ada yang para dada, ada yang para hidung, dan ada yang tenggelam. Ada yang berjalan di yaumil mahsyar dalam keadaan merangkak, ada yang jalan di yaumil mahsyar dalam keadaan kepala bawah, tangan bawah, kaki atas. Bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, macam mana orang boleh jalan tangan bawah, kaki atas? Allah SWT, Nabi jawab, yang berkuasa menjadikan manusia berjalan atas kaki, dan dia berkuasa menjalankan manusia atas tangan dia ke akhirat besok. Itu kita bayangkan, baru kita menangis, ya Allah, macam mana yaumil mahsyar, berbilun-bilun manusia akan dihisap satu-satu. Aku ni amalan aku tak ada satu menjamin. Biar hisap yang tidak dihitung. Apa yang nak diharapkan tu? Nak katakan jaminan salah satu yang selamat di yaumil mahsyar tadi, dia akan masuk syurga tanpa hisap. Ya, dan ringan timbangannya, iaitu orang lelaki yang ulang alik ke masjid, ya'tadul masajid. Kita tak cukup, datangnya hanya maghrib isyak, subuh tak datang, kadang-kadang zuhur asar. Itu yang kita menangis, ya Allah. Belum ada amalan aku yang dapat menjamin, ya, di akhirat nanti. Bayangkan pula tadi Sitan Siratal Mustaqim, ya, perjalanannya 1500 tahun, mendaki 500 tahun, mendatang 500 tahun, menurun 500 tahun, dan ada api-api akan mengait tarik. Allahu Akbar. Hanya orang yang 5 waktu menjaga salat berjamaah, Masjid Songgala ni jadi tempat hati dia berpaut, besok akan melintas di tanah sirat pantas seperti kilat. Masya Allah. Tapi syaratnya panjkat di sini 5 kali sehari semalam, ya. Dan akhirnya tempat yang berkunjung syurga, wa'udzubillah, neraka Allah SWT. Kalau kita renung perjalanan-perjalanan mendatang ni, barulah kita akan menangis. Ya, ini dianjurkan oleh Habib ini, ya. Yang ia tidak boleh tidak akan tiba. Sekiranya anda benar-benar telah beriman kepada Allah dan mempercayai segala yang diajarkan oleh Nabi SAW, yakni Rasulullah SAW, maka pastilah anda akan hiba dan menangis. Jika anda mempunyai hati yang berperasaan dan akal yang dapat menimbang, tetapi jika anda tiada mempunyai hakikat ini, maka anggaplah dirimu ketika itu sebagai seekor binatang yang dipelihara dalam kandang atau yang melata di padang rumput, tiada berguna lagi. Sehingga begitu, tuan-tuan ulama ni. So fikir, kalaulah kita tak fikir kehidupan kubur, mahsyar, sirat, syurga, neraka dah tak fikir langsung. Pagi petang fikir makan, minum, dunia, pangkat, kumpul duit, tak risau kat kubur ni, maka diumpamakan, dia kata, anggaplah dirimu macam seekor binatang belaan tu dalam kandang tu, lembu ke, kambing ke. Bahkan lebih hina daripada itu, sebab mereka semua tidak ada akal, tak fikir tentang pembalasan. Haiwan-haiwan memang tak ada, ya, dihisap, ditanya balik di akhirat, tidak. Atau binatang yang melata, ya. Sebab Allah SWT hanya menunjukkan percakapan dan peringatan kepada manusia yang berhati perut. Allah berfirman, inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalb.
Aw al-qasam wa huwa syahid. Qaf ayat 37. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu menjadi peringatan, iaitu pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati, iaitu pengertian atau mempergunakan pendengaran dengan berhati-hati. Jadi orang yang Allah kurniakan taufik hidayah, hatinya hidup, hatinya bersih, ya, dia akan ingat peringatan-peringatan Allah tadi. Aku dunia ni hanya singkat masa, baki umur aku ni tak lama lagi dah tinggal asar ke maghrib. Ya, takkan lagi nak sibuk lagi dengan dunia yang tak cukup tu, ya. Tanahnya dah banyak, rumahnya dah besar, anak dah ramai, cucu dah ramai, tetap juga tamak dengan dunia, tak buat persiapan untuk alam akhirat. Suka jalan-jalan, makan angin, jarang-jarang ke masjid, ya. Suka hanya main dengan anak cucu saja, pengajian-pengajian tak nak ikut. Ramai macam tu tuan-tuan, ya. Di kalangan tuan-tuan ni alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, syabas. Dah Allah jentik hati tuan-tuan datang ni. Kita pun tak ada daya dan upaya datang sini, dapat mengaji, dapat solat, dapat belajar. Allah Ta'ala tak jentik hati kita, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang jauh daripada Allah Ta'ala, ya. Sehingga kita tidak memikirkan masalah-masalah sebenar yang kita patut fikirkan. Ada satu ahlullah ditanya, "Ya Syekh," ya, nama Syekh itu Syekh Wahab, "saya ni hidup macam-macam masalah. Ya Syekh, bagilah panduan pedoman pada saya. Apa masalah kamu?" "Ya, macam-macam masalah keluarga, masalah keuangan, kesempitan, kemiskinan, masalah hutang, masalah orang, ya, dengki, khianat, macam-macam." Wah, ya, Syekh itu menjawab, "Wah, ini bukan masalah. Ini sebenarnya bukan masalah. Yang dikatakan masalah sebenar itu ialah kamu kena fikir bagaimana kamu nantinya mati dapat mengucap la ilaha illallah ataupun tidak. Yang dikatakan masalah sebenar tadi apabila kamu mati dapat tak menjawab soalan muka dan nakir. Itu masalah sebenar. Yang dikatakan masalah tadi, adakah kamu diambil mahsyar dapat buku catatan tangan kanan? Yang dikatakan masalah sebenar, adakah kamu lepas titian sirat? Dan akhir sekali, masalah sebenar yang patut kamu fikirkan, iaitu adakah kamu tempatnya masuk syurga, wa'udzubillah masuk neraka. Adapun masalah dunia yang kamu hadapi ini hanya kecil saja, bukan tidak dijadikan masalah. Jangan perbesarkan masalah-masalah yang kecil. Ya, diumpamakan macam satu anak, ya, satu kampung tu ada satu orang anak yang kelaparan, satu hari tak makan. Mungkin anak tu anak yatim. Riuh satu kampung, tuan imam riuh, jawatan kuasa kampung riuh. Ya, macam mana boleh terjadi ni satu hari satu malam budak ni tak boleh makan ni, ya, riuh satu kampung membicarakan hal tersebut. Tetapi orang kampung semuanya lupa bahawa di kampung tadi tu ramai orang-orang yang tidak solat, yang tidak sembahyang langsung, ya, memikirkan masalah kecil tapi lupa masalah yang besar-besar ni, iaitu orang yang di kampung tadi langsung tidak solat, langsung tidak masjid, fikir datang pijak masjid, yang mana akibatnya besok akan membawa kemudaratan alam akhirat dia. Ini ulama beritahu. Baik, tersambung lagi. Firman Allah SWT lagi, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak
liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Shad ayat 29. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, mengandungi segala keberkatan, agar diperhatikan semua keterangan dan supaya dimengertikannya oleh orang-orang yang memikirkannya. Firman lagi di beberapa tempat Al-Quran, wa ma yazakkaru illa ulul albab, dan yang dapat mengambil pelajaran hanya orang yang mengerti. Perkataan ulul albab itu dimasukkan dengan orang yang berakal dan yang mengerti. Jadi tuan-tuan, yang Allah kurniakan orang yang faham ni tuan-tuan, tak ramai. Faham hidup kat dunia ni tak lama. Kena jaga amalan, tingkatkan amalan sungguh-sungguh, sibukkan amalan sungguh-sungguh. Kata orang Jawa, mempeng. Apa mempeng? Masih ada yang faham bahasa Jawa sini? Mempeng ni mana? Sungguh-sungguh beramal untuk kehidupan akhirat tadi. Penat dan lelah untuk agama Allah SWT. Bukan hanya ala kadar, santai-santai saja, sikit-sikit saja cukuplah, ya. Berapa nak teruk-teruk, macam tu. Jadi yang dikurniakan Allah SWT berfikiran akhirat tadi adalah kehidupan yang abadan-abada. Aku kena bersungguh-sungguh untuk senang sana. Biarlah aku kat dunia ni menjadi miskin, tak macam orang kaya raya, tapi aku nak besok kaya raya di akhirat. Aku nak jadi raja di dalam syurga Allah SWT. Macam tu. Maka dia pun tak tinggal amalan dia, bersungguh-sungguh ngaji, belajar, solat, tidak tinggalkan 5 waktu masjid, berdakwah. Kerana berdakwah tu satu pekerjaan yang begitu besar, mulia. Nabi tinggalkan sunnah berdakwah, ya, sunnah sarirah. Yang paling besar sunnah ni, iaitu kerunsingan fikir macam mana umat semua selamat daripada azab, masuk dalam syurga Allah SWT. Ini sunnah yang paling besar, iaitu Nabi fikir umat ni semua nak dapat dimasuk dalam syurga Allah, selamat daripada Allah SWT. Ya, insya-Allah. Jadi kita bagi laluan azan, kita sambung sikit lagi insya-Allah. Juga para ahli khasyah. Ahli khasyah ni ahli yang sentiasa hati dia takut kepada Allah SWT, takwa kepada Allah SWT, iaitu orang-orang yang jiwanya sentiasa khawatir dan takut pada Allah. Dan akhir sekali kepada para ahli iman, iaitu orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya dengan janji-janjinya yang muluk dan ancaman-ancaman yang dahsyat. Ya, janji-janji yang menggembirakan, ya, dan juga ancaman-ancaman yang dahsyat. Dia, ya, beriman atas dua perkara tadi. Allah berfirman, ini ayatnya, wallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa wa ma yatazakkaru illa man yunib. Al-Mu'min ayat 13. Dialah Tuhan yang telah menunjukkan keterangan-keterangannya dan menurunkan rezeki dari langit, dan tiada yang akan mengambil peringatan melainkan orang yang kembali pada Allah. Jadi segala amaran-amaran Allah SWT tadi, tuan-tuan dan puan-puan, tidak akan, ya, diambil peduli kecuali Allah jentik hatinya, kurniakan taufik hidayat orang yang dikurniakan keinginan untuk kembali pada Allah SWT. Bukan senang tuan-tuan. Orang yang ahli maksiat, buat maksiat, bermuda sampai tua, tiba-tiba dia bertaubat. Dan selepas bertaubat tadi, dia menyesal perbuatan dan dia beramal sungguh-sungguh. Ramai tuan-tuan yang hijrah tuan-tuan. Tuan-tuan lihat artis-artis macam mana tuan-tuan.
Di Indonesia sana dia bertatu daripada leher sampai ke ujung kaki. Muka dia tak buat. Taubat ya. Ada yang muka dia pun ditatu, bertaubat sama taala. Ada yang pekerjaannya sebelum masa zaman jahiliah, ya, jadi bapa ayam. Macam mana tu dengan dosanya tuan-tuan? Tapi dia kembali bertaubat sama taala dengan sungguh-sungguh. Tengok amalannya dah tak terlebih belakang lagi. Kalah pula kita ni. Kita masih lebih kurang, konon-konon kita tak banyak dosa. Kita punya amalan pun ala kadar saja. Tetapi mereka-mereka tadi betul-betul terus condong pada kehidupan akhirat. Itu hanya pilihan Allah SWT. Orang yang nak kembali kepada Allah SWT. Mudah-mudahan lah saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua masuk dalam golongan orang yang nak kembali pada Allah, bersungguh-sungguh untuk kejar kehidupan akhirat. Dan kita faham ya bahawa apa yang ada kat dunia ni hanya sekejap saja. Sehat sekejap, sakit pun sekejap. Kaya sekejap, miskin sekejap. Pangkat yang ada pun sekejap. Tak ada pangkat langsung duduk sebagai gelandangan bawah jambatan pun hanya sekejap saja. Kalau kita ada faham yang tu, insya-Allah orang mukmin tadi dia tidak akan menyesal. Orang mukmin ada iman dalam hati dia, beres semua perkara. Kaya tak ada masalah, digunakan harta dia untuk infak ya Allah. Miskin lagi tak ada masalah, besok di 500 tahun masuk syurga daripada orang kaya. Sehat, alhamdulillah sehat tadi gunakan untuk amal ibadat. Ini orang yang ada iman, dia takwa dalam hati dia. Dia sakit, alhamdulillah ya Allah kau bagi aku sakit ni, habis mudah-mudahan gugur segala dosa-dosa aku. Wah, ya orang mukmin maknanya apa situasi dan kondisi keadaan dia semua baik bagi dia. Ya, insya-Allah. Semoga Allah Taala kurniakan kita semua, masuk saya tapi kita dapat beramal apa yang kita dengar, ya, sempena dengan bulan Maulid Nabi ini. Bersama-sama menambah sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Sunnah surah, sunnah sirah, sunnah sarirah. Sunnah surah ni gambaran ujung rambut, ujung kaki. Kita ikutlah Nabi SAW. Wajah kita ni ikutlah Nabi SAW. Ya, tanamlah janggut mana yang belum ada janggut. Ya, supaya wajah kita ni sama macam Nabi. Nabi senyum tengok. Ya, yang ada misai kita trim, potong, tipiskan. Ini menyamai wajah Nabi, hujung rambut sampai hujung kaki. Ajar anak-anak kita sunnah. Tegur anak kita, kau pakai sunnah apa ni rambut macam ni? Kau keruk kiri kanan atas, tegak mencacak, kau dai pula tu. Jadi mak bapak kita tegur anak-anak muda kita. Ya. Rambut ikut Korea, ikut ya macam-macam K-pop dan sebagainya. Tegur anak kita sebab kita takut nanti dia mati besok dia mil masyar, Nabi halau dia bukan umatku ni, tak ikut sunnah Nabi. Itu sunnah surah, gambaran ujung rambut, ujung kaki, pakaian segalanya ikut sunnah Nabi. Sunnah sirah, perjalanan Nabi dari ibadah bangun tidur sampai tidur balik, azam tidur ikut sunnah Nabi, ambil wuduk, baca surah-surah tertentu, baca doa tidur sampai bangun balik, baca doa bangun tidur. Terus gerakan kita daripada pakai baju ke masjid, masuk tandas, keluar tandas, makan, minum sampai tidur balik. Nabi telah tunjukkan sunnah dalam kehidupan. Janganlah tuan-tuan kita cuaikan, abaikan kalau kita tak rasa kita sayang kepada Nabi. Dan akhir sekali sunnah sarirah yang saya sebut tadi, kerungsingan, kebimbangan. Ya, Nabi itu apa? Iaitu nak bawa umat semua masuk syurga selamat daripada azab semata. Mana kita kena buat dakwah. Dakwah pada isteri, anak-anak, jiran-jiran, rakan-rakan kita. Barulah kita akan dimuliakan sebagai umat Muhammad. Sekian ya, saya mohon ampun maaf ada salah silap perkataan saya. Ya, saya mohon ampun dan maaf insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Subhanallah ni subhanallah syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.